Bernama Radio, berita pantas, info berterusan. Baiklah, dan anda sedang dengarkan Bernama Radio, berita pantas, info berterusan bersama dengan kami berdua. Dan seperti yang dijanjikan, kita akan berlintas langsung sekarang bersama-sama rakan peneraju Wan Syarina dan juga Hezri Rahil di Konti Mini Kuching untuk perkembangan terkini pilihan raya negeri Sarawak ke-11. Hello Rina, Hezri. Hello Dasha. Ya, perkembangannya kalau boleh kita katakan untuk hari ini setakat tengah hari macam segala-galanya berjalan lancar macam biasa, tapi mungkin juga sebab hari ini masih lagi hari bekerja, cuma kita jangkakanlah mungkin malam nanti dan masuk ke hujung minggu esok kerancakannya akan memuncak. Macam tu, lebih kurang lah. Tapi dah nampak dah tadi di sekitar Bandaraya Kuching, kita dah nampak pemandangan yang kita tak nampak semalam-semalam. Dah naik poster banyak. Kalau kawasan yang berhampiran dengan kawasan kita ni seperti di Dom Satuk contohnya, dah ada dah poster-poster berkempen calon. Dan di tengah-tengah Bandaraya kebanyakannya ialah poster DAP dan Barisan Nasional lah yang kita nampak. Cuma tadi ada satu situasi pelik sikit. Saya nampak ada van lalu lintas depan jalan hotel Harbourview ni. Tapi ada dua bendera. Satu bendera BN, satu bendera DAP. Tadi ada satu van yang sama, kenderaan yang sama. Dia unik sikit lah. Ya, unik. Tapi tak sempat nak capture gambar. Jadi kita boleh cari lagi selepas ini, Tasha. Untuk tetapan Tasha dan semua yang berada di Semenanjung lah, di Kuala Lumpur. Okey. Untuk waktu ni, kita nak lari sikit dari mod pilihan raya. Mungkin bercakap tentang perkara-perkara yang boleh memberikan manfaat kepada penduduk di Sarawak khususnya. Dan merujuk kepada kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum ini yang menyarankan konsep yang dipanggil satu usahawan satu keluarga diwujudkan bagi menggalakkan golongan muda menceburi bidang keusahawanan. Dan beliau mahu sekurang-kurangnya seorang daripada anggota keluarga menceburi bidang keusahawanan yang boleh menjadi tonggak kepada ekonomi keluarga. Ya, dan kalau kita lihat sendiri di negeri Sarawak secara tradisionalnya mungkin sumber ekonomi di sini lebih kepada pertanian ataupun kepada sumber-sumber ekonomi tradisi itu sendiri. Tetapi kita cuba nak melihat adakah konsep ini sesuai atau tidak untuk dikembangkan, diperluaskan lagi dalam kalangan rakyat di negeri Sarawak sendiri, khususnya kepada golongan belia dan juga golongan muda. Kerana kalau kita lihat sekarang ni dari sudut pendidikan itu dah semakin tersebar luas, ramai yang dah sampai ke tahap pendidikan tinggi rata-ratanya. Tapi adakah itu mungkin boleh diselaraskan? Pendekatan yang sama untuk usahawanan pula. Okey, untuk bercakap tentang ini, kita bersama-sama dengan tetamu kita sekarang ni ialah Presiden Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Ikhlas, Encik Muhammad Rizwan Abdullah. Kerana 8 April nanti, program Satu Keluarga Satu Usahawan akan dimulakan di Sarawak. Dan ada perkara yang boleh kita kongsikan bersama-sama Cik Rizwan. Cik Rizwan sampai ke Kuching bila ni sebenarnya? Sebenarnya sampai pada 8 April. 8 April? 8 April dah ada di sini? Ya. Okey. Lagi lama dari kita. Betul-betul. Ada 8 April tu semasa program dijalankan lah. Ya. Tu dia. Dan mungkin pertama sekali kita boleh sentuh dulu apa yang Hezri sebutkan. Bagaimana sebenarnya satu usahawan, satu keluarga ni kita boleh terjemahkan dalam lanskap negeri Sarawak dengan kepelbagaiannya, dengan keunikannya. Yang pertamanya kita hari ini khususnya rakyat ataupun penduduk di negeri Sarawak, khususnya usaha mikro, perlu bersyukur dan ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat TPM Datuk Seri Zahid Hamidi, di mana beliau wujudkan satu program Satu Keluarga Satu Usahawan, di mana tahun lepas bulan 12 Yang Amat Berhormat TPM saran kepada mana-mana pihak pastikan setiap keluarga ni wujudkan satu usahawan. Apa yang ikhlas lihat ini, program ni kita khususkan kepada usahawan Bumi Putera saja, Bumi Putera di negeri Sarawak. Kita harus lihat kenapa Yang Amat Berhormat TPM wujudkan ataupun ciptakan program Satu Keluarga Satu Usahawan. Di mana ikhlas apa yang kita faham, idea ni idea yang cukup bagus, di mana kita akan apabila kita wujudkan Satu Keluarga Satu Usahawan, kita akan wujudkan generasi pelapis. Kalau kita lihat dalam negara kita, ekonomi kita ekonomi negara kita dimonopoli oleh satu kaum saja, lebih 80%. Maka apabila kita tumpukan kepada usaha Bumi Putera, tentu setiap keluarga kita akan boleh wujudkan satu usahawan.
di mana Ikhlas lihat melalui program ni kita dapat tangani kos sara hidup setiap keluarga, dan kita akan pastikan mereka akan dapat berbagai peluang yang disediakan oleh kerajaan pusat. Kita boleh lihat berbagai dana disediakan untuk usaha-usaha Bumi Putra ni, di mana dari Teraju, dari SME Bank, Bank Raya, BSN dan Tekun, Amanah Ikhtiar, berbagai dana disediakan. Bukan dana pinjaman saja, dari segi bantuan peralatan, geran dan sebagainya disediakan. Maka dah tentu kita perlu kita faham di mana janganlah ada pihak salahkan kerajaan yang sedia ada. Sedangkan berbagai dana disediakan. Tapi macam Cik Rizal sebut tadi, kita menerima hakikat. Contohnya rakan-rakan kita yang bangsa Cina, memang mereka diberikan bakat, diberikan mungkin lebih sedikit kecenderungan untuk terlibat dalam bidang perniagaan. Tapi ia tentu saja berasaskan kepada minat itu sendiri. Maknanya willingness untuk terlibat. Tapi menerusi program ini, adakah kita nak sediakan platform, peluang semata-mata dalam bentuk pembiayaan ataupun pinjaman dan sebagainya, bantuan peralatan, tapi bukannya kita nak pupuk minat mereka? Kalau mungkin itu tak berjaya juga sebenarnya. Sebenarnya Ikhlas lihat dari segi sudut di mana ikut pengalaman diri saya sendiri. Kita mulakan sesuatu perniagaan, kita jangan pinjam dulu. Artinya kita perlu wujudkan semangat, minat. Minat artinya apabila kita dah wujudkan satu usahawan, satu keluarga ni, generasi akan datang dan tentu ada track record. Keluarga mereka berasal daripada perniagaan. Ini yang kita perlu wujud. Maka kita terima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat TPM. Idea ni memang cukup bagus untuk usaha Bumi Putra ni. Sekurang-kurangnya pembagian ekonomi dalam negara kita boleh sama rata. Kalau betul-betul kita fokus dan agensi-agensi jabatan kerajaan yang lain, kalau betul-betul fokus program satu keluarga satu usaha, insyaAllah kita boleh berjaya. Selama sebulan ni Ikhlas di Sarawak, kita dah kaji selidik lebih kurang 1,730 peniaga. Dan saya sendiri turun padang, kita temudera melalui borang kaji selidik, kita turun mohon mereka isi borang ni dan nyatakan apa masalah mereka. Dan kita sebenarnya nak kenal pasti masalah mereka. Bukan kita jalan-jalan makan angin. Kalau boleh mungkin Cik Rizwan ni beri gambaran secara umum lah antara masalah-masalah ataupun cabaran yang dikenal pasti setakat ni. Setakat ni apa yang kita lihat ni, saya terpaksa sentuh pasal sudut politik sikit. Kalau ekonomi, kalau politik negara kita tak stable, hari ini ekonomi negara kita akan tergugat. Kalau kita bandingkan dengan negeri Pulau Pinang dengan negeri Sarawak ni, usaha-usaha di kawasan negeri Sarawak ni, mereka sepatutnya bersyukurlah sebab ada begitu kerajaan yang cukup bagus. Dibandingkan di Pulau Pinang, memang usaha-usaha mikro ni kena tindas. Khususnya usaha Bumi Putra memang kena tindas. Maka hasil kaji selidik ni kita lihat cuma mereka perlu bimbingan. Bimbingan, dan kita perlu membentuk mereka supaya kita dapat lihat mereka lebih berjaya. Apa yang Ikhlas lihat hari ini, mereka hari ini memang begitu rajin, memang begitu tekun, begitu fokus pada perniagaan mereka. Cuma kita perlu memimpin kawasan tempatan ataupun mana-mana NGO sentiasa perlu bimbing mereka. Bimbing mereka dan insyaAllah kita akan dapat lihat usaha-usaha Bumi Putra di Sarawak boleh lebih berjaya. Ini yang kita lihat. Mereka memang ada potensi. Ya, ada potensi. Baik. Dalam masa yang sama juga, bagi pandangan Encik Rizwan jugalah, apa agaknya bentuk keusahawanan yang kena ataupun sesuai dengan penduduk di Sarawak ni, kerana kita tahu keusahawanan itu pun adalah bidang yang sangat luas dan pelbagai. Sebab tu hari ini Ikhlas keluarkan orang kaji selidik ni. Apabila kita dah terima maklumat melalui orang kaji selidik, kita akan dia ada banyak sektor. Kita akan pilihlah sektor-sektor yang mana mereka terlibat, dan apabila kita dah kenal pasti berbagai sektor ni, kita melalui sektor tu kita akan sediakan kursus
khusus dan kita akan melibatkan sama dengan jabatan-jabatan kerajaan. Begitu juga dengan usaha-usaha mikro dari mikro dan telah berjaya. Dan kita akan melibatkan mereka sekali supaya kita dengan mudah kita dapat selesai masalah mereka. Ada Ikhlas merancang juga untuk mungkin menyediakan secara spesifik untuk Bumi Putra, kaum-kaum Bumi Putra di Sarawak, sebab banyak kan suku etnik pun banyak juga, dan mungkin ada setengah etnik ni mereka lebih cenderung pada bentuk perniagaan craft contohnya. Ada yang lebih pandai memasak banyak jenis makanan, dan mungkin Ikhlas yang boleh cadangkan atau salurkan kepada mereka perkara-perkara ini. Yes. Apa yang kita lihat ini melalui kaji selidik ini, barang-barang craft yang dihasilkan oleh orang tempatan ni, orang tengah yang ambil kesempatan. Okey. Barang RM10 jadi RM100. Tapi bukan dapat pada tukar yang buatnya. Tukar RM10 tu. Okey. Yang tukar yang buat tu dapat RM10 juga. Ini yang kita dah kena pasti. Maka apa yang kita akan buat, kita akan ada peniaga juga minta kita bagaimana cara nak ekspor ke Semenanjung produk-produk mereka. Kita akan bantu mereka. Kita akan tunjuk jalan bagaimana cara nak ekspor ke Semenanjung. Mungkin juga dalam konteks yang sama juga ya. Mungkin ada penduduk di kawasan pedalaman. Mungkin mereka secara tradisinya dah lama bercocok tanam. Dan sama ada mereka guna sendiri ataupun jual ke pasar ya. Tapi secara kecil-kecilan dalam konteks komuniti, dalam lokaliti mereka sendiri. Walhal apa yang mereka usahakan tu, mungkin tanaman sayur-sayuran ke jenis tanaman yang mereka tanam tu memang jenis yang eksotik. Ada potensi untuk dibawa ke bandar dan mungkin juga ke negeri lain, bahkan ke luar negara juga. Ya, memang ada. Seperti mana semalam kita kena pasti di market Lundu. Semalam kita berada di Lundu. Memang ada seorang peniaga mohon kita supaya barang macam bahan sayur ataupun kelapa dan sebagainya, mohon kita tunjuk jalan nak ekspor ke Semenanjung. Memang ada potensi yang tinggi. Maksud saya pemimpin tempat ni ataupun mana-mana NGO perlu bimbing mereka, bekerjasama dengan mereka. Dan saya harap jangan adakan program-program yang syok sendiri, akhirnya masalah tu tak dapat selesai. Yang usaha ni kita kena turun padang, bersemuka dengan mereka dan kena pasti masalah. Setengah orang dia dengar masalah dia lari. Baik, Syok sendiri ni, Rizal, apa KPI yang perlu ada untuk siapalah yang melaksanakan program tu tahu yang mereka tak syok sendiri? Sebenarnya kita lihat program di bawah Tan Sri Irwan dari Jabatan Perdana Menteri, kita lihat beliau melaksanakan program dengan cukup bagus. Kita perlu contohi beliau dan kita lihat ini lebih kurang ada 70 lebih agensi yang terlibat dengan program usahawan. Dan kita tak naklah hari ini, saya harap Yang Berhormat TPM perlu fokuslah dengan perkara ini, di mana kita lihat ini ada wujud NGO bunian, semata-mata dapat dana. Semata-mata dapat dana, senyap. Tak ada apa yang berlaku. Ini Ikhlas ni, kita turun padang, kita tak minta apa-apa dana. Tapi yang betul-betul perlu je kita akan mohon supaya dibantu kepada peniaga-peniaga tersebut. Contoh hari ni kita dah setakat ni dah edah apron, 1000 lebih apron kita dah edah di Sarawak. Kita dah edah 1000 lebih apron untuk peniaga-peniaga kecil yang berniaga di tepi-tepi jalan ni. Maka saya harap kita sepakat lah. Kalau sebagai pelaksanaan tu paling mustahak. Maka hari ini Ikhlas lihat di mana program Satu Keluarga Satu Usahawan ni satu program yang memang cukup cantik, cukup mudah. Contoh hari ini anak tempatan keluar sempu rambut contoh. Kalau kita nak pastikan setiap keluarga ni ada satu sempu, dah jadi jutawan. Kalau kita betul-betul nak bantu orang Bumi Putra, nak naikkan orang Bumi Putra, kita beli sabun keluaran orang Bumi Putra. Pastikan setiap keluarga ada sabun.
Setiap keluarga ada setiap produk keluaran daripada usahawan Bumi Putra. Dan tentu jadi jutawan. Ini yang kita nampak hari ini. Okey. Mungkin bagi setengah-setengah orang kalau mereka dengar lah, mereka rasa edarkan apron apalah sangat kesannya contohnya lah. Tapi sebenarnya kalau kita fikirkan, saya bayangkan pula kan peniaga-peniaga di tepi jalan, ada ramai je yang tak pakai pun. Mungkin perkara tu remeh untuk mereka lah, nak kena pergi beli, nak kena cari. Tapi kalau tiba-tiba ada orang datang bagi, bagus juga kan untuk kita gunakan. Dan kemudian nampaklah kebersihan tu terjaga, kurang-kurangnya nampak lebih kemas dan sebagainya. Dan tadi Cik Rizal menyebut tentang usaha untuk memerangi orang tengah. Adakah bagaimana ikhlas nak melakukannya? Kalau kita tengok, kalau usaha produk tani contohnya, farmer juga mengiklankan perkara yang sama. Mereka cuba memerangi orang tengah, mereka buat pasar tani, bawa sendiri penanam tu yang berniaga, petani tu yang berniaga di pasar tani. Tapi ikhlas dengan keupayaannya macam mana pula? Di mana ikhlas akan jelajah seluruh negeri Sarawak selama 6 bulan. Hingga hujung tahun ni kita akan jelajah habis. Kita akan kumpul segala maklumat masalah usaha-usaha ni. Dari situ kita akan kenal pasti dan yang mana kita dapat selesai, kita akan selesaikan. Yang mana ada rumit sikit, kita akan rujuk kepada pemimpin kawasan tersebut. Dan melibatkan memerangi orang tengah ni, kita akan libatkan kementerian yang terlibat lah untuk menangani perkara tersebut. Ini yang kita akan buat. Apa yang kita lihat, program ni kita perlu memandang serius. Saya harap setakat ni pejabat yang berhormat TPM memang memberi kerjasama yang penuh lah untuk program ni. Maka kita harap usahawan di negeri Sarawak ambillah peluang ni, di mana kita akan sentiasa, maksudnya selama 6 bulan ni kita akan jelajah seluruh negeri Sarawak. Ada di sini, kalau mereka nak jumpa, nak tanya apa-apa, nak dapat kita ada wakil panduan pun, ada wakil ikhlas di sini. Dan ada ikhlas jalankan kolaborasi kerjasama dengan mana-mana pihak di sini terutamanya? Setakat ni belum, kita bergerak bersendiri. Okey. Tapi ini baru orang kata permulaan lah, langkah permulaan untuk pergerakan yang lebih menyeluruh selepas ini. Sebenarnya sejak 2011 kita dah berada di Kuching. Kita pernah selesai beberapa isu, seperti di kawasan Kota Semeran, kita pernah selesai. Banyak isu kita pernah selesai sejak 2011. Setakat ni pun ada lebih kurang 1,000 lebih ahli sejak 2011 hingga hari ini. Dalam pada itu kita pastikan segala bantuan yang disediakan oleh kerajaan ni akan sampai kepada usahawan di negeri Sarawak. Baik. Salah satu daripada cabaran yang sering kali dibangkitkan melibatkan geografi di sini adalah dari segi logistik. Kadang-kadang tu mereka ada produk, mereka ada perusahaan sendiri, tapi logistik itu menghalang mereka daripada menyebarluaskan apa yang mereka usahakan tu. Dan dalam keadaan sebegini, ada kalanya orang tengah tu yang sanggup untuk ambil risiko, tanggung kos, dan mereka yang lakukan kerja-kerja pengangkutan tu, pengangkutan pemasaran tu. Jadi dalam konteks tu macam mana? Mungkin ia perlu ada pendekatan yang lebih spesifik untuk keperluan di sini bagi keadaan begitu. Memang perlu. Ikhlas harap pihak MARA perlu terlibat dalam perkara ini lah, untuk menangani perkara ini dari segi logistik dan sebagainya. Dan di mana ikhlas telah bermula wujudkan One Stop Center di negeri Kedah dan di negeri Sembilan setakat ni. Dan kemungkinan besar untuk jaga masa panjang kita akan wujudkan satu di negeri Sarawak. Kalau sesuai lah, kita akan wujudkan di negeri Sarawak One Stop Center, di mana kita akan kumpul produk-produk usaha Bumi Putra ni, kita akan pasarkan, kita akan jualkan. Ini yang sedang kita rangka lah setakat ni. Okey, baik. Jadi gerak kerja ikhlas yang seterusnya daripada hari ini dan esok mungkin program yang besoknya direncana? Hari ini kita akan dekat saja tajuk lah Kota Semerahan, di mana setakat ni kita dah bergerak Sibu, Sarike, Bintanggo, dan Muka, Seri Aman, Lundu, Bau,
sekitar Kuching. Setakat ni kita dah bergerak. Dan kawasan-kawasan lain kita bagi pihak, kita wakilkan peniaga-peniaga tempatan untuk bergerak lah. Ini yang kita tengah buat sekarang. Okey. Ada perancangan untuk sesi advokasi sedikit kepada mereka yang mungkin berminat tapi tak tahu cara? Mungkin nak kena ada ceramah atau bengkel khas untuk mereka? Memang lepas pilihan raya ni, kita akan wujudkan bengkel ataupun kursus. Kita akan sediakan. Kursus ni percuma lah. Percuma, dan kita akan bantu mereka dan apa yang kita melalui borang kaji selidik, kita akan kenal pasti apa masalah mereka. Dari situ kita akan bantu dalam kursus tu, dalam program tersebut. Okey, baik. Jadi apa sasaran ikhlas untuk khusus untuk negeri Sarawak? Mungkin dalam jangka masa terdekat ataupun di penghujung tahun ni nanti macam mana? Lebih kurang 10, kita akan kenal pasti 10,000 usahawan. Okey. Di mana kita akan wujudkan 500 usahawan setiap parlimen ni. 500 usahawan ni adalah hardcore kepada usahawan mikro di peringkat bawah. Kita akan wujudkan 500 usahawan ni. Yang main ni, yang utama. Yang utama. Dan daripada situ ia akan mungkin disebarkan lagi, dipecah-pecahkan lagi supaya lebih ramai lagi. Jadi mereka ni seolah-olah macam magnet lah. Kita nak pastikan 500 usahawan ni yang berjaya, yang akan berjaya melalui ikhlas. Ini yang kita nak wujudkan. Nah, kita tahu sekarang ini sedang berlangsung proses pilihan raya negeri Sarawak ke-11. Jadi sedikit sebanyak ia berlaku di tengah-tengah program oleh ikhlas ya. Dan dulu tiba ada PRN. Jadi ada kesan tak sedikit sebanyak kepada perjalanan aktiviti sekarang ini? Mungkin bukan mungkin. Ada pihak akan fikir waktu pilihan raya baru datang. Padahal ikhlas ni bukan buat program ikut musim ataupun turun padang ikut musim. Tidak, kita sentiasa kita turun padang, sentiasa jumpa peniaga dan kita menyelesaikan masalah mereka. Dan ikhlas kena pasti di mana setakat ni rungutan peniaga terhadap kerajaan negeri Sarawak setakat ni tak ada lah. Setakat ni kita belum dapat kena pasti. Cuma ada masalah-masalah kecil ni kita perlu, pemimpin tempatan perlu ambil berat lah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan termasuk juga sebenarnya isu-isu keusahawanan ini lah. Okey. Rasanya ramai yang berminat sebenarnya. Cuma ikut kepada level mereka lah ya. Sama ada yang dah memang tahu, dah ada asas, ada yang mungkin baru nak mencuba, ada yang tak ada asas langsung, dan tapi ada keinginan cuma tak berani. Jadi apa pesanan Cik Rizwan sendiri kepada pendengar-pendengar kita pada ketika ini bagi mereka yang rasanya ada potensi untuk program-program ni? Apa yang ikhlas lihat di negeri Sarawak, kalau usahawan tempatan dibimbing ataupun kita bantu mereka, sebenarnya negeri Sarawak adalah lubuk untuk kita berniaga. Memang ramai akan jadi jutawan kalau betul-betul kita fokus. Kita boleh lahirkan ramai usahawan Bumi Putra yang jadi jutawan. Memang boleh. Tak kira sektor apa. Memang peluang tu amat tinggi. Ini yang kita lihat. Saya harap usahawan Bumi Putra tempatan, kita perlulah sokong kerajaan yang sedia ada, dan terutama kita perlu terima kasih kepada Yang Amat Berhormat TPM lah, wujudkan program Satu Keluarga Satu Usahawan, dan akhirnya akan membantu usahawan tersebut sendiri. Ini yang kita lihat. Dan kalau sekiranya ada apa-apa masalah, melalui website ikhlas bolehlah buat aduan, di mana ikhlasmalaysia.com. ikhlasmalaysia.com boleh lawati dan dapatkan panel lebih lanjut, ataupun ada sebarang masalah boleh adukan kepada Ikhlas. Terima kasih kita ucapkan Cik Rizwan kerana bersama-sama kami hari ini. Selamat berjaya juga untuk bulan-bulan seterusnya di Sarawak. Lanskap bumi boleh diubah, lanskap ekonomi juga boleh diubah ke arah yang lebih baik. Betul-betul. Kita bercakap tentang program Satu Keluarga Satu Usahawan. Kali ini di Sarawak ia dilaksanakan bersama-sama kita tadi lah Encik Umar Rizwan Abdullah, Presiden Pertubuhan Ikatan Usahawan
Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia Ikhlas. Dan menghampiri pukul 3 petang, Natasha dah bersedia untuk berita, saya kira. Berita bernama radio pukul 3 petang. Tasha? Ya, sudah.